Carilah baca kes. Tajuknya ialah kita cerdas. Okay. Carilah. Muka surat 51. Okey. Duduk. Okey. Masuk dulu. Okey. Semua orang tutup mikrofon. Semua orang tutup mikrofon. Okey. Okey, kita tenang-tenang ya. Okey, pembelajaran kita hari ini kita masih belajar jauh jaraknya. Okey, nampak muka kamu seronok. Okey, baik. Walaupun singkat masanya, kita akan penuhi dengan ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Okey, tajuk kita cergas. Cergas tu maksudnya aktif, sihat dan ceria. Okey, kalau kamu sihat tapi tak aktif, itu bukan cergas. Okey, tapi kalau kamu sihat, lambat, tak gembira, itu juga bukan cergas. Kita hari-hari hendaklah berdoa, Allahumma afina. Ya? Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Okey, awak kena minta saya nak sihat dari segi mata, tubuh, badan. Okey. Baik, seterusnya muka surat 51. Okey, baik. Pada muka surat 51 ini ini dia. Ya. Tak ada suara. Ada suara tak? Ada. Okey, cikgu dah ni. Okey, muka surat 51 berkaitan dengan bagusnya bersenam. Okey, tutup mikrofon anak cikgu. Tutup mikrofon. Okey, duduk dengan tenang. Okey, baik. Bagusnya bersenam. Minggu ni, hari Ahad ni awak dengar saja suara cikgu. Nanti hari Khamis baru giliran cikgu dengar suara kamu pula. Okey, bagusnya bersenam. Maksudnya faedah kita bersenam. Kebaikan yang kita akan dapat jika kita bersenam selalu. Murid-murid, adakah kamu berpeluh selepas kita bersenam tadi? Ya, cikgu. Apa yang kamu rasa? Saya rasa lebih cergas, cikgu. Apakah kebaikan bersenam? Kebaikan bersenam ialah badan menjadi cergas, otak cerdas. Otak cerdas tu maksudnya otak kita aktif. Boleh berfikir dengan pantas, boleh buat keputusan dengan tepat. Kemudian dapat membezakan perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Itu ialah otak yang cerdas. Okey, dan juga berfikiran tenang. Sekarang kita banyak tekanan, betul. Tekanan duduk dalam rumah, tekanan kena belajar menggunakan internet, tekanan kita tak makan di rumah, tekanan rumah kita terlalu ramai orang, betul tak? Jadi kita kenalah badan sihat, otak cerdas supaya kita dapat melalui kehidupan seharian kita tenang. Kemudian kita hendaklah bersabar. Kalau tak boleh, kena buka mulut, tanya, berbincang, berbicara. Ingat bahasa yang sopan. Walaupun kita macam kadang nak marah, buang je sifat nak marah tu. Betul? Kalau kadang kamu rasa mak ni asyik suruh saya saja kat rumah, buanglah sifat itu. Sebab memang kamu duduk rumah kena bantu mak dan ayah. Di samping kamu mestilah belajar. Bukan emak yang tulis kat buku. Tahu? Tulis sendiri. Okey, baik. Ni internet ni ada gangguan dah ni. Okey, baik. Seterusnya. Okey, muka surat
52. Semua rakyat pada muka surat 52. Okey, kawan-kawan dapat masuk semula? Di mana nak murid cikgu? Cikgu tak nampak langsung. Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Boleh. Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh tak tukar nama abang? Cikgu, sangkut-sangkut. Tutup. Okey.
Data tangan jadi hilang tak boleh nak belajar. Okey, muka surat 58. Tadi muka surat 51. Sekarang kita hendak membaca sekejap tentang muka surat 58. Ada gambar sayur-sayuran. Ada gambar sayur-sayuran. Okey, kamu dengar apa yang cikgu nak baca sebelum itu. Telitikan pada gambar. Okey. Telitikan pada gambar yang ada di situ. Okey, sayur. Ada jenis sayur. Ada sayur berwarna hijau. Contoh sayur sawi, sayur kangkung, sayur bayam. Betul? Kemudian ada juga jenis sayur. Apa dia, Amy? Muka surat 58. Okey, muka surat 58. Muka surat 58. Okey. Muka surat 58. Okey, muka surat 58 ni. Okey, baca dulu. Macam mana nak dapatkan tubuh badan yang sihat, cergas dan otak yang cerdas. Ini dulu. Okey, baik. Ada sayuran jenis buah yang berwarna-warni, warna oranye, warna ungu, warna kuning, betul. Contohnya ialah buah labu, tomato dan juga terung. Lihat gambar. Dari gambar itu yang membantu kita untuk berfikir. Okey, kemudian ada juga jenis sayuran yang berubi, yang ditanam. Hasilnya di bawah tanah. Okey, contohnya ubi kentang, ubi dan juga lobak. Lobak putih ataupun lobak oranye. Baik, sekarang kita nak baca. Sayur. Kita perlu makan sayur pada setiap hari. Sayur ada vitamin dan garam mineral. Apabila makan sayur, badan kita akan sihat dan kuat. Muka surat 58. Kawan-kawan boleh tengok muka surat 58 belakang. Ni dia. Muka surat 58. Dari tadi cikgu sebut muka surat 58. Okey. Tenang. Okey, cikgu ulang balik. Sayur. Kita perlu makan sayur pada setiap hari. Sayur ada vitamin. Sayur. Kenapa kita kena makan sayur? Sayur ada vitamin, ada garam mineral. Apabila makan sayur, badan kita akan sihat dan kuat. Ada bermacam-macam jenis sayur. Ada yang berwarna hijau, merah, ungu, kuning, putih. Ada sayur jenis daun, ada sayur jenis buah, ada sayur jenis ubi. Itu dia khasiat kebaikan sayur-sayuran. Okey, seterusnya. Okey, lihat pada muka surat 57. Lihat pada muka surat 57. Dengar tu? Okey, lihat pada muka surat 57. Okey, lihat pada muka surat 57. Nampak? Muka surat 57. Cikgu cakap laju sangat ke? Lihat saja. Lihat. Dengar yang cikgu nak terangkan. Hari ni tak ada membaca dari pihak kamu. Okay. Rizal sentiasa. Pada ayat yang cikgu nak baca ni ada perkataan yang berwarna oranye, berwarna jingga. Okay. Rizal sentiasa mengamalkan kebersihan diri. Nama budak lelaki itu ialah Rizal. Apa yang dilakukan oleh Rizal? Sentiasa jaga kebersihan diri. Rizal menyikat rambut menggunakan sikatnya sendiri. Rizal menggosok gigi dengan berus giginya sendiri. Dia menyidai tuala sesudah digunakan. Bilik Rizal sentiasa rapi. Okey.
Rizal menyikat rambut menggunakan sikat sendiri, tidak berkongsi. Rizal menggosok gigi dengan berus giginya sendiri, tidak berkongsi. Okey, setelah menggunakan tuala, mengelap badan dengan tuala, Rizal akan menyidaikan tualanya. Kenapa kena sidai? Supaya tuala tidak berbau busuk. Bila dia telah berbau, itu menunjukkan ada kulat. Ada sesuatu yang tidak bersih pada tuala kita. Okey, seterusnya tutup mikrofon. Bilik Rizal sentiasa rapi. Rapi maksudnya kemas tersusun pada tempatnya, tidak bersepah. Okey, pelajaran seterusnya. Lihat muka surat 51. Okey, muka surat 51 dan 52. Sekarang ni buka muka surat 52. Okey, baik. Muka surat 52. Okey. Okey, muka surat 52. Jangan main-main ya. Okey, muka surat 52 kita lihat gambar. Apa yang ada pada gambar? Apa yang dilakukan oleh orang tersebut dalam gambar? Kita hendak menyatakan yang nampak dalam gambar dan kesannya di luar gambar. Okey, bila dalam gambar kita nampak itu ialah maklumat tersurat. Okey, kesan yang di sebaliknya itu ialah maklumat tersirat. Contohnya tersurat, kamu sedang belajar, kena duduk diam-diam. Kenapa kena duduk diam-diam? Supaya kamu boleh faham apa cikgu cakap. Apa yang cikgu sampaikan. Boleh jelas? Jadi semua orang kena duduk dengan tenang, diam-diam. Bila cikgu tanya, baru jawab. Okey. Baiklah. Gambar tersebut ada 4 situasi. Ada 4 keadaan. Yang pertama sekali. Kita lihat gambar dulu ya. Ada seorang perempuan iaitu bernama Maisara membina objek. Ini guna Lego. Betul Lego? Pernah main Lego? Kemudian Kavita pula. Kavita mewarnakan lukisan. Orang ini bernama Kavita. Dia mewarnakan lukisan. Baik, budak lelaki ni bernama Rizal. Apa yang Rizal buat? Rizal membaca majalah. Okey, lelaki dewasa ini bernama Nizam. Nizam menonton televisyen. Kita lihat lagi. Tajuk dia Mari Berehat. Ini 4 cara orang untuk berehat. Siapa orang-orang itu? Maisara, Kavita, Rizal dan juga Nizam. Okey, banyak perkara yang boleh dilakukan semasa waktu berehat. Alright, Maisara dia membina objek. Kebaikan daripada kita main Lego ini melatih diri kita untuk berfikir, melahirkan kita seorang yang kreatif. Apabila besar nanti, kamu mungkin menjadi pembina bangunan, pelukis pelan. Okey, baik. Itu kebaikan bermain Lego. Okey, menjadikan otak kita sentiasa berfikir dan kreatif. Okey, baik. Aktiviti yang kedua, lihat gambar kawan-kawan, Kavita. Kavita mewarnakan lukisan. Kamu suka tak mewarnakan lukisan? Suka. Apa perasaan kita? Perasaan kita bila nampak warna yang cantik, kita gembira, betul tak? Jadi kebaikan daripada mewarna boleh mewujudkan rasa gembira dalam diri dan juga kebijaksanaan memilih warna. Kemudian Rizal pula dia membaca ketika waktu rehat. Dengan membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan, menambahkan pengalaman. Okey, bagaimana pula dengan Nizam? Nizam menonton televisyen. Dengan menonton televisyen dapat menambahkan pengetahuan dan juga pengalaman. Walaupun kita tak dapat pergi ke satu-satu tempat, tapi kita dapat seolah-olah merasai kita berada di situ. Boleh jelas? Itulah pelajaran kita hari ini. Nak menyatakan benda yang kita nampak di sebalik benda yang kita buat tadi.
Okey. Seterusnya. Muka surat 53. Muka surat 53 kawan-kawan. Okey, muka surat 53. Okey, muka surat 53. Tadi cara merehatkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Sekarang kita nak buat cara mencerdaskan diri. Lihat saja kita bincang. Perhatikan gambar. Okey, cara nak menyihatkan diri supaya badan kita cergas. Supaya badan kita cergas. Okey, yang pertama nampak tidur 8 jam sehari. Kita manusia kan? Manusia yang berumur berapa tahun? Awak umur 7 tahun. Cikgu umur 40 tahun. Jadi kita mesti tidur cukup 8 jam. Cukup 8 jam. Kalau kita kurang tidur, badan kita akan lemah. Otak kita tak boleh nak berfungsi dengan baik. Nanti kita akan buat keputusan yang salah selalu ataupun hilang daya tumpuan. Okey, hilang daya tumpuan. Jadi kamu kena dapat tidur yang cukup. Samping itu, bangun daripada tidur kita mesti aktif bergerak. Contohnya bersenam. Okey, kalau kamu tak dapat keluar bersenam, kamu boleh bersenam dalam rumah. Dengan cara apa? Membuat pergerakan. Okey, mengemas rumah pun salah satu daripada aktiviti yang menyihatkan tubuh badan. Okey, kerana apabila kita berpeluh, jantung kita bekerja dan seluruh organ tubuh badan kita akan bergerak, berfungsi dengan baik. Okey, seterusnya. Kita naklah mandi. Kenapa kena mandi? Kenapa kena mandi? Supaya badan kita tidak berbau. Orang pun selesa dengan kita dan mengelakkan penyakit kulit. Penyakit kulit. Tambahan lagi, cuaca sekarang sangat panas. Betul. Rumah yang tak ada aircon, rumah yang terdedah matahari. Okey, rumah yang ada yang duduk dekat flat kan. Rumah yang tinggi pun sangat panas kerana cahaya matahari pada waktu ini sangat terik. Okey, tolong tutup mikrofon. Okey, baik. Seterusnya. Nampak tu, mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Mengapa? Macam cikgu cerita tadi. Kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Okey. Baik, seterusnya gambar yang kedua, bersenam 3 kali seminggu. Bilakah kita boleh bersenam? Bila kita boleh bersenam? Kita boleh bersenam pada waktu pagi dan juga waktu petang. Sebenarnya bersenam pada waktu malam kurang digalakkan dari segi kesihatan kerana apabila telah malam, jantung kita sepatutnya dah berada dalam mod berehat. Jangan kamu selepas berbasikal, berjoging, balik rumah, 1 jam lepas tu tidur. Itu yang menyebabkan jantung kita berhenti tiba-tiba. Sebab jantung yang sedang laju, penat, apabila awak terus tidur, dengan izin Allah, dia boleh menyebabkan kerosakan ataupun berhenti tiba-tiba. Dengar cikgu cakap, waktu yang sesuai untuk awak bersenam ialah pada waktu pagi ataupun petang sahaja. Malam sebenarnya tidak digalakkan kerana jantung kita perlu rehat pada waktu tersebut sebelum kita tidur 8 jam. 6 atau 8 jam. Okey, baik. Kemudian mandi 3 kali sehari. Nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali sehari. Kenapa? Tujuannya untuk membersihkan tubuh badan. Menyegarkan tubuh badan, mengelakkan daripada jangkitan sebarang penyakit kulit. Okey, seterusnya. Seterusnya jom kita lihat buku aktiviti. Buku aktiviti. Keluarkan buku aktiviti yang warna kuning itu. Sediakan pensel sekali.
Okey, buku ni. Ada tak? Latihan yang Ada. lepas dah siap. Okey, latihan lepas dah siap ya. Ada. Nanti kamu kena hantar di sekolah pada Saya. cikgu. Ada. Ada. Tak ada. Tak ada? Ada? Ada. Ada. Okey, bagus. Ada. Ada. Okey, tak payah bising-bising. Jom kita buat. Okey, boleh nampak? Tuliskan hari dan juga tarikh. Hari ini ialah hari Ahad. 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 Okey, tulis di atas ni. Fasa kali Cikgu, ni. buku kita surat kali ni berapa? muka surat 43. Okey, Cikgu. muka surat 43 ya, Emir. Tengok tu paparan cikgu muka surat 43. Boleh? Cikgu, 43 tak ada pun. Tak ada muka surat 43. Iya ke? Oh sorry, muka surat 43 pula. 57. Apalah tu cikgu? Muka surat 57. Darjah 3 tak di muka surat 43. Keliru dah. Maaf ya. Okey, muka surat 57. Okey, kita cergas. Kita cergas. Di situ ada paparan jawapannya. Okey, dengar cikgu terangkan sambil kamu salin. Boleh? Selepas ni cikgu akan muat naik rakaman ini dalam YouTube. Okey, awak boleh lihat bila-bila. Sebelum hari Khamis nanti mesti siap latihan hantar. Okey, kita cergas. Lengkapkan dialog, kemudian simulasikan situasi di bawah. Simulasi tu maksudnya lakonkan semula. Okey, ada perbualan antara dua orang. Kita hendak bermain apa? Kita hendak bermain keting-ting. Ejaannya K-I-K-T-I-N-G ting. T-I-N-G ting. Keting-ting. Pernah main keting-ting? Pernah. Okey, bagus. Baik, kita hendak okey, tak pernah nanti naik sekolah kita main. Okey, naik sekolah, di sekolah ada keting-ting satu. Ada sebuah keting-ting, ada tapak dia. Kita hendak bermain di mana? Kita hendak bermain keting-ting di sana. Kita hendak bermain keting-ting di sana. Salin. Kita hendak bermain keting-ting di sana. Kenapa cikgu tulis di sana? Sebab nampak tangan dia? Tangan dia menunjukkan arah yang jauh. Okey. Kita hendak bermain keting-ting di sana. K kecil. Sebab dia sambungan daripada ayat. Okey. Seterusnya. Adakah kamu seronok bermain keting-ting? Ya, saya seronok bermain keting-ting. Ya, saya seronok bermain keting-ting. Boleh nampak paparannya? Okey, baik. Selepas ini awak nak tulis pun boleh, tak ada masalah. Ni cikgu nak terangkan. Okey, baik. Mengapakah? Mengapakah? Soalan dia mengapakah? Kamu seronok? Mesti tanyakan sebab. Saya seronok kerana dapat bermain dengan kawan-kawan. Kenapa? Tak nampak? Ni ada ni paparannya. Okey. Nampak. Saya seronok kerana dapat bermain dengan kawan-kawan. Okey, baik. Muka surat seterusnya. Cikgu agak laju sikit kerja masa untuk kamu. Nanti ada paparannya, cikgu buat naik dalam YouTube, kamu lihat ya. Okey, baik. Muka surat 58 pula. Okey, muka surat 58 ada cerita. Kita hendak membaca cerita dahulu. Okey. Semua orang lihat muka surat 58. Seronok ni. Cerita binatang, betul? Okey, baca dan lengkapkan jadual. Jadualnya ada di muka surat 59. Jadualnya ada di muka surat 59. Kita baca dulu.
Sebelum baca, kamu lihat keseluruhan gambar. Ada berapa ekor binatang? Ada berapa? Ada 2, betul. Mereka sedang bersenam, berjoging bersama-sama. Di mana? Di taman. Betul. Kemudian mereka ada berhenti untuk minum. Kenapa agaknya berminum? Kenapa dia minum agaknya? Mestilah dahaga, betul tak? Menggantikan peluh yang telah keluar. Kemudian mereka pun pulang. Tengok gambar binatang yang akhir tu. Mereka pulang dengan wajah yang gembira. Bila kita gembira, kita tak rasa penat pun. Okey. Baik, seterusnya. Kita nak baca ni. Mimi dan Momo berjoging pada... Okey, Mimi dan Momo berjoging. Kita baca ni. Mimi dan Momo berjoging. B-E-R J-O-G-I-N-G ging. Berjoging. Mereka berjoging di taman. Di manakah mereka berjoging? Mereka berjoging di taman. Udara di taman itu nyaman. Nyaman tu maksudnya apa? Segar. Nyaman itu maksudnya segar. Okey, nampak ni ada 2 gambar. Mereka berjoging, kemudian mereka berehat dan minum. Okey, badan Mimi dan Momo berpeluh. Mereka membawa bekalan air. Selepas berjoging, mereka minum air. Kenapa mereka minum air? Kerana mereka dahaga dan perlu menggantikan cecair yang keluar, iaitu peluh. Okey, berlaku proses perkumuhan. Itu yang kamu kena tahu. Okey, seterusnya setelah mereka berehat minum, mereka pun pulang. Bagaimana dengan wajah mereka? Mimi dan Momo gembira setelah berjoging. Mereka tidak mudah letih sebab badan mereka sihat dan cergas. Okey, sekarang kita lihat pada muka surat 59 berdasarkan cerita tadi. Okey, ada 2 bahagian. Okey, soalan, pernyataan yang dilakukan dan kesan akibatnya yang dinamakan idea tersirat. Yang dilakukan tu perkara yang kita nampak. Kesannya tu perkara yang kita tak nampak. Okey, perkara yang dilakukan kita namakan idea utama. Okey, perkara kesannya ialah idea tersirat. Betul? Okey, jom kita telitikan. Perbuatan Mimi dan Momo, mereka berjoging di taman. Tempat mereka berjoging di mana? Di taman. Okey. Selepas berjoging mereka minum air. Mereka minum air kerana mereka dahaga setelah berpeluh. Okey, mereka tidak mudah letih. Kenapa mereka tidak mudah letih? Amalan berjoging itu sangat baik untuk kecergasan tubuh badan. Cikgu ulang balik pada yang pertama. Kenapa mereka berada di taman? Cerita dia tadi, udara di taman itu nyaman. Tempat berjoging mereka di taman kerana udaranya nyaman. Sesuai tak? Berada udaranya. Okey, udaranya nyaman. Okey, jika kamu bersanam di dalam hutan, ada hutan simpan kekal, ada hutan simpan yang rekreasi, kamu pun juga boleh berjoging di situ kan. Di situ pun udara yang nyaman kerana ada pokok-pokok hijau, ada pemandangan yang semula jadi. Ni nanti kamu buat, okey. Baik, cikgu teruskan pergi ke muka surat 60. Okey, cikgu baca. Kamu dengar dan kita nak menjawab. Walaupun petikan ini pendek, ini permulaan kita untuk mengingat
fakta yang diberi, maklumat yang diberi. Semua orang duduk diam-diam. Kenapa cikgu suruh awak duduk diam-diam? Kenapa? Nampaknya awak duduk diam, jadi awak boleh faham. Boleh beri tumpuan. Kalau kamu goyang sana, goyang sini, akibatnya kamu tak beri tumpuan. Hai Hakim. Hakim, okey tak? Ni cikgu panggil Hakim ni. Hakim duduk diam-diam. Okey, bagi tumpuan Hakim. Okey, cikgu nak baca ni. Muka surat 60 di atas itu ada cerita pendek tentang Rizal. Okey, Rizal tidur awal pada setiap malam. Apa yang Rizal buat? Jawab. Apa yang Rizal buat? Awal. Tidur awal. Tidur awal. Okey, kita nak tengok kenapa Rizal tidur awal. Okey, tutup mikrofon balik. Kita nak tengok cerita ini. Kenapa Rizal tu tidur awal? Okey, dia bangun awal pada setiap pagi. Sebab tu Rizal tidur awal. Sebab Rizal hendak bangun awal pada setiap pagi. Setelah bangun, Rizal bersenam. Sebab itulah dia tidur awal. Sebab dia nak bangun awal dan pergi bersenam. Okey, kita baca perenggan yang kedua. Selepas bersenam, Rizal mandi dan bersarapan. Rizal berasa cergas. Dia bersemangat untuk pergi ke sekolah. Kenapa Rizal rasa cergas? Rizal rasa cergas kerana dia telah pergi bersenam. Okey. Seterusnya. Pada waktu petang, Rizal dan kawan-kawannya bermain bola sepak. Okey. Baik, Rizal pada waktu petang pula dia pergi bermain bola sepak bersama dengan rakan-rakannya. Mereka bermain bola sepak di padang. Okey, pagi bersenam, petang main bola sepak. Tapi Rizal masih cergas kerana Rizal tidur dengan cukup. Bangun pada awal pagi, bersenam, kemudian bersarapan, kemudian pergi sekolah, kemudian petang main lagi bola sepak. Seronok tak kehidupan macam ni? Seronok tak? Seronok. Seronok. Sekarang kita dapat tak buat ni semua? Seronok. Belum dapat lagi. Betul? Kita hanya boleh main dalam rumah. Okey, baik. Tak apa. Satu hari nanti kita dapat buat ini semula. Okey, sekarang kita lihat soalan di bawahnya. Ni nanti kamu buat ya. Okey. Okey, baik. Apakah sebab Rizal tidur awal? Rizal tidur awal supaya dapat bangun awal untuk bersenam. Rizal tidur awal supaya dapat bangun awal untuk bersenam. Okey, nombor 2. Mengapakah Rizal bersemangat untuk ke sekolah? Rizal bersemangat untuk ke sekolah kerana Rizal berasa cergas dan dapat belajar dengan kawan-kawan. Dapat belajar dengan kawan-kawan. Okey. Baik, seterusnya. Yang ketiga. Selain bermain bola, kita boleh bermain apa pada waktu petang? Berikan alasan. Okey, hidup awak. Kamu kena nyatakan. Pada waktu petang kita boleh apa? Kita boleh apa? Bermain basikal, bermain layang-layang. Semua boleh. Yang tak bolehnya bermain gadget. Kerana bermain gadget tidak mengeluarkan peluh, tapi dia memenatkan minda kamu pada perkara yang tidak berfaedah. Okey, jadi tajuk kita hari ini kecergasan. Semua aktiviti yang mengeluarkan peluh, yang dibuat bergerak
Okey, dari satu tempat ke satu tempat setiap tubuh badan kita itu bergerak. Itu yang dinamakan senaman. Membina kecergasan tubuh badan, menyebabkan badan rasa cergas, sihat, ceria dan otak kita boleh berfungsi dengan baik. Okey. Baik, seterusnya. Hari ini nanti cikgu akan kirimkan kepada kamu cerita keterangan tentang ayat perintah. Okey, ayat perintah. Yang ini ada dalam buku teks. Apa itu ayat perintah? Perintah. Ayat perintah tu arahan yang minta kita buat sesuatu. Contohnya, sila duduk di sini, cikgu. Jangan biarkan dia terlepas. Tolong kawal pemain itu. Jemput minum air ini. Dengar. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh kita buat sesuatu. Ayat yang menyuruh kita buat sesuatu. Orang memberi arahan kepada kita. Tolong senyap. Tolong padamkan mikrofon. Minta perhatian. Pandang sini. Siapkan latihan. Itu ialah ayat perintah. Seseorang yang memberi arahan kepada orang lain menggunakan ayat perintah. Tetapi menggunakan bahasa yang sopan. Okey, tapi kadang-kadang kita beremosi, betul? Jadi kadang-kadang intonasi kita itu menyebabkan orang lain pun marah dengan kita bila kita suruh mereka. Okey, baik. Yang di sini kita ada latihannya. Okey, latihannya latihannya kamu lihat pada muka surat 62. Nanti awak benakan ayat. Okey. Latihannya pada muka surat 52. Okey, di sini cikgu telah tuliskan menggunakan pensel. Okey. Nampak? Harap dengar dengan teliti. Sila beratur dalam barisan yang lurus. Tolong simpan gelung di dalam stor. Gelung rotan di dalam stor. Jangan bermain apa? Tanpa. T-A-N. Ini murid yang dulu Okey. Jangan bermain tanpa. Cikgu betulkan ini. Nampak tak? Ya. Ini dia. Jangan bermain tanpa menggunakan kasut. Jangan bermain, jawab boleh tiru. Jangan bermain tanpa memakai kasut. Tanpa memakai kasut. Apa akibatnya kalau tak memakai kasut? Luka. Kena kuman. Ya, cedera. Okey, baik. Nama murid cikgu, hari ni cikgu ajar awak laju. Okey, nanti cikgu akan muat naik. Buat sama-sama ya. Sebelum hari Khamis, mesti dah tunjuk bukti dengan cikgu siap latihan. Okey, boleh? Ni dah tengah hari. Jadi kamu boleh berhenti dulu ataupun nak terus siapkan pun boleh. Tetapi rakaman mengambil masa untuk cikgu buat naik semula. Okey? Baik, sekian. Itu sahaja latihan kita pada hari ini. Slide yang terakhir ini kamu baca lagi. Ni ada dalam buku aktiviti. Dalam buku aktiviti ni kan, kamu baca lagi. Nanti cikgu nak buat ejaan. Jadi kamu kena baca teks yang pendek ini berulang kali dengan telitikan ejaan sebutan yang jelas. Nanti hari Khamis kita akan buat ejaan. Tulis dalam buku, tulis. Jangan buat dulu. Kena jujur, baca. Okey, kemudian belajar mengeja. Sekarang kita dah masuk fasa yang kedua. Kita dah masuk persekolahan pada penggal yang kedua. Kita dah nak membina ayat, kita dah nak mengeja dan menyusun semula. Okey, boleh. Ada nak tanya apa-apa? Buka mikrofon.
Tak ada. Okey. Alright, baik. Semua orang buka kamera. Cikgu nak ambil gambar ni.